Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat menghadiri, menduduki, menyertai satu program yang sekolah anjurkan untuk murid-murid, bukan saja murid-murid, bahkan kepada guru-guru, staf SK Panco dan semua warga sepancar yang hadir pada hari ini dalam program sambutan Maulidur Rasul siri yang kedua peringkat sekolah. Dan di akhir persekolahan nanti kita akan diberikan sedikit sumbangan daripada pihak sekolah, iaitu bubur lambuk, insya-Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama, walaupun tidak dapat bersemuka secara di dalam kelas, ustaz di alam maya dan murid di alam kelas. Hebat kan sekarang, walaupun ustaz tak nampak murid di kelas 6E, tapi ustaz tahu mungkin dia tengah main sekarang 6E tu. Tak lupa juga 6C. Dengar dan diam, taat kepada guru yang sedang mengawal anda semua. Kalau ustaz dapat laporan ada murid yang bising, bercakap ketika mendengar tazkirah ni, ustaz akan panggil dia datang duduk sebelah ustaz. Dia duduk sebelah ustaz ni, dia bagi tazkirah untuk rakan-rakan yang lain. Jadi insya-Allah kita sama-sama dengar dengan baik. Moga-moga ia dapat memberikan manfaat kepada diri ustaz khususnya dan kepada murid-murid dan seluruh warga SK Panco semua. InsyaAllah hari ini ustaz akan kongsikan sedikit mengenai sambutan Maulidur Rasul, sedikit biodata ataupun kita panggil sejarah hidup Nabi Muhammad, dan bagaimana cara kita nak cinta dan sayang kepada Nabi, dan sedikit kelebihan berselawat kepada baginda, insya-Allah. Okey, berikut dikongsikan seberengkas mengenai sejarah hidup biodata Nabi Muhammad SAW, iaitu yang merupakan idola kita semua. Kita jangan jadikan orang lain idola kita. Kita jadikan Nabi Muhammad SAW, iaitu kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai idola kita. Jangan kita kata, wah aku besar esok aku nak jadi macam David Beckham contoh. Besar nanti aku nak jadi macam Cristiano Ronaldo. Yang itu kita tahu. Tapi bila kita sebut Nabi Muhammad, tengah-nganga, siapa Nabi Muhammad? Kalau itu yang timbul di persoalan di kepala kita, maka perlulah kita mengadakan sambutan Maulidur Rasul ni setiap hari. Supaya apa? Supaya kita kenal dan kita cinta Nabi Muhammad SAW. Salah satu cara untuk kita kenal Nabi Muhammad SAW, kita kena tahu serba sedikit tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Okey, Nabi Muhammad SAW lahir pada subuh, iaitu hari Isnin 12 Rabiul Awal 20 April 571 Masihi, di mana di rumah Abu Talib di Mekah Al-Mukarramah. Nanti kalau ada orang tanya, Nabi Muhammad lahir kat mana? Nabi Muhammad lahir di Mekah, bukan di Muar. Kalau ada kata di Muar tu, dia dah tersalah ajaran. Jadi di sini kalau orang tanya Nabi Muhammad lahir di mana? Lahir di Mekah. Okey. Siapa nama bapa Nabi Muhammad? Nama bapa baginda SAW ialah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dan ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Saya ulang sekali lagi. Nama bapa Nabi Muhammad SAW iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dan ibunya pula bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Okey murid-murid, kalau ustaz tanya ni, agak-agak murid-murid ingat tak? Siapakah nama bapa Nabi Muhammad SAW, dan siapakah nama ibu baginda Nabi Muhammad SAW? Okey, untuk soalan yang pertama tadi, jawapannya ialah Abdullah bin Abdul Muttalib.
Dan untuk soalan yang kedua itu, siapakah ibu baginda? Jawapannya adalah Aminah binti Wahab. Jadi ustaz doakan murid-murid dapat ingat nama bapa dan nama ibu Nabi Muhammad SAW. Kerana tanpa ibu, tanpa bapa tidak akan lahirlah seorang yang bergelar manusia itu. Okey. Pada usia 40 tahun baginda menerima wahyu pertama di Gua Hira. Wahyu ni apa? Wahyu ni adalah ayat Al-Quran tu. Nabi menerima wahyu daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui siapa? Melalui Jibril. Nanti kalau awak dengar kat luar ada orang kata, aku ada terima wahyu daripada Nabi Muhammad, daripada malaikat Jibril. Maknanya orang itu telah sesat. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad merupakan Nabi yang terakhir untuk umat Islam. Untuk umat Islam, kita umat Islam ni, Nabi terakhir kita adalah Nabi Muhammad SAW. Okey. Di mana Nabi Muhammad menerima wahyu? Di Gua Hira. Di mana? Di puncak Jabal Nur, atau dalam bahasa Melayunya Bukit Cahaya, sebagai pelantikan Nabi dan Rasul akhir zaman. Yang ni Ustaz cakap tadi. Jika ada orang mengaku dia menerima wahyu atau dia mengaku dia Nabi, maka orang itu tidak boleh diikuti, tidak boleh dipercayai, dan boleh kita gelarkan dia sebagai sesat. Kerana apa? Kerana Nabi yang terakhir dan Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW. Tak ada Nabi dah selepas Nabi Muhammad SAW. Ingat tu, itu fakta yang sangat penting. Okey. Dan kewafatan. Kewafatan maksudnya kematian. Nabi Muhammad meninggal dunia, wafat pada tahun 12 Rabiul Awal 11 Hijrah. Di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Hari Isnin juga. Nabi lahir pada hari Isnin dan Nabi wafat pun pada hari Isnin. Sepanjang hidup baginda dipenuhi dengan dakwah Nabi Muhammad. Dakwah Nabi kepada siapa? Kepada umat Islam. Dengan dakwah Nabi itulah kita pada hari ini dapat mengecapi nikmat iman dan Islam itu. Kalau tak, mungkin nama ustaz lain. Mungkin nama ustaz Azli Ar-Ridwano, contoh. Nama dia jadi lain. Contoh nama dia macam orang Brazil ke. Contoh Adam, bukan nama Adam. Mungkin nama dia Adamo. Mungkin Adam ni bukan orang Islam, tapi kerana dakwah Nabi tadi, keberkatan Nabi Muhammad itu, Islam tu sampai pada kita di Malaysia ni, walaupun kita tak pernah jumpa Nabi Muhammad SAW. Kita hidup dalam ajaran Islam, dan insya-Allah agama Islam itulah adalah agama yang sangat dan tepat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar yang amat sangat, tak ada keraguan lagi agama Islam tu. Kerana apa? Kerana agama itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena hayati betul-betul perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey murid-murid, Ustaz ada satu soalan untuk murid-murid di SK Pancun. Ustaz tahu murid SK Pancun ni sangat hebat, sangat pandai menjawab soalan. Kadang-kadang tak sempat tanya dia dah jawab. Maknanya dia advance. Dia kemahiran berfikir aras tinggi dia sangat tinggi. Okey. Soalan Ustaz, kenapa kita menyambut sambutan Maulidur Rasul? Ada murid yang boleh jawab? Murid di kelas tahun 2E ke, 2C ke, 4E atau 4C? Tahun 5 mungkin. Kalau tahun 6E, 6C mungkin boleh jawab. Okay, kalau nak jawab, cuba jawab di kelas. Ada cikgu kan di situ. Kalau contoh kalau tahun 2E dengan 2C tu, ada Ustazah Malia ataupun Ustazah Ayuni. Nanti diorang boleh tahu jawapan awak betul ke salah. Okey. Soalan Ustaz, kenapa kita menyambut sambutan Maulidur Rasul? Okey. Maulidur Rasul ni bermaksud menyambut hari keputeraan ataupun hari lahir Nabi Muhammad. Macam kita lah. Contoh Ustaz lahir 1 hari bulan 1 2021 contoh.
Jadi tarikh lahir ustaz setiap tahun adalah 1 hari bulan 1. Jadi setiap 1 hari bulan 1, keluarga ustaz akan menyambut hari jadi ustaz. Ustaz akan sambut hari jadi. Dapat hadiah, orang doakan, semoga hidup cemerlang dunia akhirat, semoga jadi kaya raya, semoga sihat. Selalu kita dapat doa macam tu bila hari jadi kita. Betul kan? Jadi bila sampainya sambutan Maulidur Rasul, sampainya Maulidur Rasul, kita akan sambut. Kenapa? Kerana kita nak mengingati, kerana kita cinta, kerana kita sayang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertahun lamanya Nabi Muhammad meninggalkan kita, akan tetapi ajarannya sampai sekarang masih ada. Itulah kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Pertama tadi Ustaz kata, kenapa kita perlu kasih dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertamanya, untuk mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang sekali lagi, kenapa kita sambut Maulidur Rasul? Sebab kita nak cinta dan kita sayang kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita nak sayang dan cinta kepada Nabi Muhammad? Kerana kita mengharapkan syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam ketika di akhirat kelak. Di akhirat kita sangat-sangatlah memerlukan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tanpa syafaat Nabi Muhammad, kita tak tahu kita ni masuk ke mana, syurga ke neraka. Kalau kita fikir logik, kita fikir balik, kita muhasabah balik, kita hisap balik, kita kira balik kita punya amalan. Contoh hari inilah, hari ini pagi tadi kita sembahyang subuh tak? Kalau kita sembahyang subuh, alhamdulillah, pertamanya kita dah tunaikan tanggungjawab kita. Maknanya kita dah selesai tanggungjawab kita. Kita dah tak berdosa dah. Akan tetapi ingat, jika kita tidak menunaikan solat subuh pagi tadi tanpa keuzuran, uzur ni lelaki tak ada uzur ni. Kalau dia sakit, kaki dia sakit, dia sembahyang duduk. Kalau tak boleh duduk, baring. Kalau tak boleh baring, mata. Tak boleh mata, isyarat. Sampai macam tu sekali nak jaga solat. Tapi kalau kita tak solat, kita telah melakukan dosa. Kita telah melanggar perintah Allah. Kita ambil subuh tadi je. Cuba bayangkan kita tak sembahyang subuh, agak-agak kita masuk ke mana? Agak-agak Nabi Muhammad nak bagi syafaat Nabi Muhammad tak kepada kita? Sedangkan Nabi kata, "Sallu kama raaitumuni usolli." Maksud dia, solatlah kamu seperti mana kamu nampak aku solat. Kita tak nampak Nabi Muhammad solat, tapi ulama-ulama, para orang alim, ustaz-ustaz dah tunjukkan cara solat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun sekolah kita mengadakan kem misteri solat. Iaitu untuk apa? Untuk solat seperti mana Nabi Muhammad solat. Tapi kalau kita tinggal solat, bermaksud kita dah tak ikut cakap Allah Ta'ala, kita dah tak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajarkah kita ni digelar umat yang cintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Patutkah kita ni digelar orang yang sayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau kita sayang dan cinta kepada Nabi Muhammad, kita perlu taat dan ikut perintah Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi ingat, untuk kita mendapat syafaat Nabi Muhammad. Jadi kita kena selalulah ikut perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita nak dapat syafaat. Tapi kalau subuh pun tak sembahyang, apatah lagi baca Quran, puasa pun tak cukup, jadi kita muhasabah diri kita. Di manakah kita akan berada ketika di akhirat kelak? Jadi sama-sama kita fikir balik. Aku ni subuh tak sembahyang, zuhur sembahyang, asar tak sembahyang, maghrib pun tak sembahyang. Isyak kan kalau rajin-rajin sembahyang. Subuh esoknya sembahyang. Sebab apa? Sebab hari cuti. Itu pun mak ayah yang kejut. Subuh pukul berapa? 7.30. Kita tengok balik.
Ustaz tak kata murid-murid, Ustaz kata ustaz. Ustaz ni pun kadang-kadang subuhnya pun lambat, solatnya pun tak sempurna. Jadi selagi mana kita ni sebagai umat manusia, janganlah kita ni selalu menganggap diri kita ni sempurna. Tak ada manusia yang sempurna. Jika tak sempurna tu, maka belajarlah. Macam mana cara nak belajar? Salah satunya ini yang kita tengah buat ni, iaitu menghadiri, mengikuti, menduduki kelas-kelas agama ataupun majlis-majlis yang menerangkan tentang ajaran Nabi Muhammad dan menggalakkan kita melakukan kebaikan kepada seluruh umat dan mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-sama kita fikir, kita ni manusia yang belah mana? Belah yang suka melakukan kebaikan ke, ataupun belah yang suka melakukan, ataupun yang suka kata aku semayang tapi sebenarnya dia tak semayang. Kita tengok mana. Ustaz ambil contoh semayang, kenapa? Kerana solat itu adalah amalan yang asas bagi kita. Kalau solat tak sempurna, maka amalan lain Ustaz tak nak cakap tak sempurna, tapi kita fikir-fikirkanlah, kerana solat itu tiangnya. Kalau tiang tak ada, macam mana rumah nak dibina? Macam itulah kalau solat tak sempurna, macam mana amalan yang lain. Jadi ingat, jaga solat, insya-Allah kita akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik murid-murid. Kenapa kita perlu kasih dan cinta pada Rasulullah ni? Kita bersyukur kerana kita berada di bumi Malaysia ini. Kerana bumi Malaysia ni sangat-sangat mengagungkan, sangat-sangat mengajak umatnya, masyarakatnya, rakyatnya untuk cintakan kepada Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita dengar Majlis Sambutan Maulid Rasul peringkat daerah, Majlis Sambutan Maulid Rasul peringkat sekolah, Majlis Sambutan Maulid Rasul peringkat surau, Masjid Pancu, Masjid Muar. Banyak tempat menyediakan Majlis Sambutan Maulid Rasul. Kita ambil contoh sekolah kita sahaja. Pada tahun ini kita dah melakukan 2 kali, iaitu masa PDPR hari itu kita dah melaksanakan secara online. Dan yang kedua ni kita lakukan pada hari ini. InsyaAllah kita doakan majlis yang kita laksanakan ini mendapat keberkatan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah terima kita punya amalan ni, yang mana untuk kita tunjukkan yang kita ni cintakan kepada Nabi Muhammad dan kita sayangkan kepada Nabi Muhammad. Salah satu sebabnya kenapa kita perlu kasih dan cinta kepada Nabi Muhammad, iaitu kita akan dapat menikmati kemanisan iman. Ustaz, iman ni boleh rasa ke? Ustaz kata kemanisan iman tadi, ya, bagi orang yang beriman bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia dapat menikmati kemanisan iman itu. Nabi SAW bersabda yang bermaksud 3 perkara yang akan membuatkan seseorang itu merasai kemanisan iman. 3 perkara yang akan membuatkan seseorang itu dapat rasa kemanisan iman itu. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Maksudnya, seseorang mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya yang ada di dunia ini. Mana yang utamanya, dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Jadi sebab itulah kita mengadakan sambutan Maulid Rasul. Kerana apa? Kerana kita nak menanamkan cintanya dan kasihnya, perasaan itu kepada Nabi Muhammad SAW dalam hati kita, dalam jiwa kita. Kadang-kadang kita kata, aku sayang kepada Nabi Muhammad, aku cinta kepada Nabi Muhammad, tetapi hanya sekadar di bibir sahaja, tapi tidak di hati. Yang keduanya, mencintai seseorang semata-mata kerana Allah. Kita cinta kepada Nabi Muhammad kerana Allah Ta'ala. Kita cinta kepada ibu dan ayah kita kerana Allah Ta'ala. Kita sayang dan cinta kepada rakan-rakan kita,
umat Islam, rakyat Malaysia, rakyat di dunia ni. Kerana siapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran, dan dia tak sukakan kepada kekufuran. Tiga perkara ni kalau kita dapat buat, kita akan merasai kemanisan iman. Saya ulang lagi sekali. Yang pertama tadi, seseorang kalau dia cinta Allah dan Rasul, itulah yang paling utama. Tak ada dah cinta yang lain lebih daripada cinta dia kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, dia cintakan manusia ataupun makhluk yang lain kerana siapa? Kerana Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, dia tak suka kembali kepada kekufuran ataupun dia tak suka kepada kekufuran. Jadi insya-Allah, yang pertama, cara nak cinta kepada Allah tadi, iaitu kita dengan melaksanakan, mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya. Nabi Muhammad macam mana kita nak sayang, kita nak cinta? Kita ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa Nabi buat, yang itulah yang kita buat. Apa Nabi tak buat, kita jangan buat. Nabi solat, kita solat. Nabi tak tinggal solat, kita jangan tinggal solat. Kerana apa? Solat itu wajib. Kenapa ustaz ni selalu sebut solat? Kerana solat itu asas tiang kepada ibadah kita. Kalau peringkat murid-murid sekolah rendah ni, solatlah yang ditekankan. Kerana apa? Kerana itu asasnya. Kalau solat sempurna, insya-Allah murid-murid itu akan berjaya di dunia dan di akhirat, dan menjadi seorang pelajar yang cemerlang akhlaknya, cemerlang budi pekertinya, selalu mentaati perintah guru, ibu bapa, dan boleh menjadi rujukan bila besar nanti. InsyaAllah, ni doa ustaz kepada murid-murid yang sentiasa menjaga solat. Dan murid-murid yang tak solat, ustaz doakan supaya murid-murid yang tak solat ni pun akan sentiasa menjaga solat. Kerana apa? Kerana kita nak dapatkan kemanisan iman ni tadi. InsyaAllah ya murid-murid, solat jangan tinggal. Ingat, laksanakan perintah Allah, taati sunnah Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kemanisan iman akan dapat dirasakan oleh diri kita semua, insyaAllah. Murid-murid, ustaz selalu cakap, ataupun semua orang berkata, kita kena cinta, kita kena sayang Nabi Muhammad ni, kerana dia Nabi kita. Persoalannya, kenapa kita perlu cinta dan kasih kepada Rasulullah? Kerana mencintai Nabi ni tanda sempurnanya iman seseorang itu. Saya ulang lagi sekali, kita cinta dan kita kasih kepada Nabi Muhammad ini merupakan salah satu tanda iman seseorang itu sempurna. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 6, yang bermaksud Nabi itu hendaklah lebih utama bagi orang beriman melebihi diri mereka sendiri. Okey, kalau kita faham ayat Quran ni, maksudnya Nabi Muhammad tu mestilah lebih utama daripada diri kita sendiri. Okey, kalau hari jadi, contohlah ustaz, hari jadi ustaz 1/1/2021. Hari tu 1/1/2022, baru setahun. Ustaz baru setahun. Tapi kita sambut hari jadi. Lepas sambut hari jadi, betul bulan depan nak sambut lagi, nak sambut lagi. Kenapa? Kerana orang tua kita cinta, sayangkan kita, tak nak kita sedih. Dan kita umat Nabi Muhammad tak pernah jumpa Nabi Muhammad, tak pernah lihat Nabi Muhammad, tak pernah jumpa, tak pernah lihat, tak tahu rupa Nabi Muhammad macam mana. Tapi kita perlu cinta dan kasih kepada Nabi Muhammad. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad SAW dengan usaha dan dakwahnya membawa masyarakat daripada kejahilan, kegelapan kepada kebenaran dan berada di jalan yang lurus dan jalan yang benar. Sebab itulah kita perlu
cinta dan sayang kepada Nabi Muhammad lebih daripada diri kita. Kerana Nabi dah berkorban kepada diri kita, dah berkorban lamanya untuk menegakkan, menyebarkan Islam ni, sehingga sampai pada kita pada hari ini. Walaupun kita tak pernah jumpa Nabi Muhammad, tapi sampai pada kita. Sebab itulah kita perlu sayang dan cinta kepada Nabi Muhammad. Walaupun orang kata, kita ni tak pernah jumpa Nabi Muhammad, ya ke Nabi Muhammad ni? Kalau ada orang bertanya macam itu, elakkan berkawan dengan orang macam tu. Kerana apa? Kerana soalan begitu seperti seseorang yang tidak menghargai Nabi Muhammad, seperti seseorang yang cuba untuk berdakwah kepada kita supaya tidak mencintai Nabi Muhammad. Elakkan orang yang macam ni. Elakkan orang yang macam ni. Kalau kita ada timbul persoalan dalam diri kita, ya ke Nabi Muhammad ni Nabi yang akhir zaman? Tak boleh persoalan seperti itu timbul di hati kita. Tidak boleh. Kerana yakin dan confirm Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman, yang merupakan kekasih Allah, yang merupakan utusan Allah untuk manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Nabi itu diutuskan kepada kita untuk apa? Untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Bukan kepada manusia sahaja, tetapi kepada seluruh alam. Maknanya seluruh alam. Apa yang berada di alam ini semuanya mendapat rahmat daripada hasil daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasil daripada utusan Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi itu lebih utama, perlu dikasihi, dicintai berbanding dengan diri kita sendiri. Kita tengok diri kita ni, apa sumbangan diri kita kepada Islam, apa sumbangan diri kita kepada masyarakat. Nabi Muhammad datangnya dia semua dapat rahmat, tapi lahirnya kita, apa yang kita sumbangkan? Adakah buat mak ayah sakit hati? Adakah buat guru-guru naik darah? Adakah membuat kawan-kawan terasa hati? Adakah ejek rakan sebelah? Adakah bergaduh dengan jiran? Kita nilai balik diri kita. Adakah kita ni seorang yang baik, iaitu mengamalkan sifat mahmudah. Apakah sifat mahmudah? Sifat mahmudah adalah sifat yang baik. Contohnya apa? Bercakap benar, tidak berbohong, jujur, sentiasa mendoakan sahabat ataupun jiran, sentiasa mendengar perintah Allah, sentiasa mendengar cakap ibu bapa. Itulah yang sepatutnya kita lakukan. Baiklah murid-murid, tadi kita dah cakap kenapa kita perlu cinta dan kasih kepada Nabi Muhammad. Kita dah tahu kenapa kita kena cinta, kita kena kasih. Pertamanya untuk mendapat syafaat. Yang keduanya, Nabi itu perlu diutamakan daripada diri kita sendiri. Tandanya orang itu sempurna iman, untuk kita merasai kemanisan iman. Tapi macam mana kita nak sayang dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Okey, yang pertamanya, perbanyakkan berzikir dan membaca selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Di dalam sambutan Maulid Rasul, contohnya di sekolah pada hari ini, pagi tadi kita dah mengadakan bacaan Yasin. Bacaan Yasin berapa ayat? 80 lebih kan? Dalam 80 lebih tu berapa huruf? Nabi bersabda yang bermaksud, satu huruf 10 pahala. Kalau alif, lam, mim 3 huruf, bermaksud alif tu 1 huruf 10 pahala, lam itu 1 huruf 10 pahala, mim itu 1 huruf
10 pahala. 10 tambah 10 20. 20 tambah 10 30. Maksudnya 30 pahala dah kalau kita baca Alif Lam Mim. Kalau pagi tadi kita baca Yasin, Yasin 2 huruf. Maksud 20 pahala kita dapat. 20 ganjaran kebaikan yang kita dapat. Kalau ganjaran kebaikan tu, pahala itu ditukarkan dengan RM1, wah, dahsyat kan? Kalau satu baris tu ada 30 huruf, 30 darab dengan 10, RM300 dapat. Wah, memanglah kaya. Akan tetapi ganjaran pahala itu tidak dapat dilihat. Sebab itu orang ramai kurang membaca Al-Quran, kurang berzikir. Kerana apa? Tak nampak ganjaran tu. Kalau ganjaran tu nampak, wah, memang semua jamin dan confirm, yakin sangat-sangat 100%. Semua orang akan pergi masjid dan surau. Semua orang akan baca Quran. Semua orang akan berzikir. Tak ada dah yang layan TikTok, tak ada dah yang layan Facebook, tak ada dah yang layan Instagram, tak ada dah layan apa lagi, macam-macam lah. Ustaz pun tak tahu. Zaman sekarang ni macam-macam aplikasi media sosial yang ada ni, Ustaz pun tak tahulah. Ustaz cuma ada Facebook je, YouTube, itu je lah Ustaz tahu, Facebook, YouTube. Yang lain Ustaz tak tahu, TikTok ke apa Ustaz tak tahu. Tak ada dah layan semua tu. Kerana apa? Kerana ganjaran pahala kebaikan itu nampak. Jadi bila nampak, berebut-rebutlah nak buat. Tapi bila tak nampak, perlukan kesungguhan untuk melakukan kebaikan tu. Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, maksudnya berlumba-lumbalah. Berlumba-lumbalah melakukan kebaikan-kebaikan. Maksud berlumba-lumba ni, contoh, ada acara lari 100 meter lumba. Adakah orang tu berlari perlahan? Tidak. Dia akan berlari sekuat hati dia. Kerana apa? Kerana nak menang. Sebab Allah Ta'ala gunakan fastabiqul khairat. Maka berlumba-lumbalah melakukan kebaikan. Maksudnya kebaikan tu perlu banyak dilakukan, bukan sedikit. Sebab tu kita kena perbanyakkan berzikir dan membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sentiasa mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang ni pun betul, sentiasa mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh hadiahkan Al-Fatihah setiap hari kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah, ya Allah, aku niatkan untuk hadiahkan Al-Fatihah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca surah Al-Fatihah daripada bismillah sampai waladhdallin. Amin. Insya-Allah Allah Taala tu dengar, Maha mendengar. Yang ketiga, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi Muhammad ni banyak sangat. Antaranya senyum. Senyum tu pun sunnah. Memberi salam, Assalamualaikum, itu pun sunnah. Bersedekah, itu pun sunnah. Membaca Al-Quran pun sunnah. Banyak sangat sunnah yang boleh dilaksanakan. Nak tak nak je kita buat. Kalau kita sayang dan cinta, maka perbanyakkan amalan sunnah. Perbanyakkan amalan sunnah. Barulah kita di akhirat kelak akan berada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana cinta dan sayangnya kita kepada Nabi Muhammad, sehingga kita memperbanyakkan amalan-amalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mengenali Nabi dengan mendalami sirah dan perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tadi dah tahu nama Nabi, nama ayah Nabi, nama ibu Nabi, dan kita dah tahu Nabi lahir di mana, wafat di mana, berapa tahun pengalaman berdakwah. Kalau kita tahu tu dan kita baca sirah-sirah Nabi Muhammad, insya-Allah akan timbul dan terbit di jiwa kita akan perasaan kasih dan sayangnya kita kepada Nabi Muhammad melebihi diri kita sendiri. InsyaAllah Ustaz doakan diri Ustaz dan seluruh yang mendengar ni supaya kita ni menjadi seorang yang sangat cinta dan sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi diri kita sendiri, insya-Allah. Dan yang terakhir sekali,
iaitu menyayangi dan mengasihi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Jiran kita lah, saudara mara kita, ahli keluarga kita. Itulah umat Nabi Muhammad yang lain. Contoh kita kan, ustaz, jiran ustaz nama Ahmad. Apa yang boleh ustaz sayang, menunjukkan rasa sayang kepada dia? Pertamanya, bila kita jumpa jiran kita, kita bertegur sapa dengan memberi salam dan bertanya khabar. Itu pun dikira kita cinta dan sayang kepada jiran kita. Itu amalan yang sangat mudah untuk kita amalkan, yang Nabi ajarkan kepada kita. Kalau kita bermusuh dengan jiran kita, bermaksud kita dah tak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bergaduh dengan rakan sebelah kerusi meja kita, bermaksud kita dah tak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dah tak sayang kepada cikgu kita dah tak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita langgar cakap ibu dan ayah kita, bermaksud kita dah tak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sayang dan cintalah kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah murid, kita sering dengar ketika khutbah Jumaat, khatib akan membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa maksudnya? Kita dengar je ke sampai terlopong mulut? Jadi maksudnya, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat serta memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera kepada Nabi Muhammad dengan penghormatan yang sepenuhnya. Maksudnya kat sini Ustaz nak ceritakan, selawat ni satu kelebihan, satu amalan yang sangat-sangat tinggi, hebat. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala mulakan dengan diri dia sendiri. Allah Ta'ala kata apa? Allah dan para malaikatnya. Maksudnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah Allah Ta'ala ajak orang-orang yang beriman ni supaya berselawat kepada Nabi Muhammad. Maksudnya kalau Allah Ta'ala itu sendiri berselawat kepada Nabi Muhammad, malaikat pun berselawat kepada Nabi Muhammad, apatah lagi kita hambanya ni yang tak ada apa-apa, yang lemah, yang dhaif ni, lagi-lagi perlulah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni banyak sangat. Ada selawat tafrijiyah, ada selawat ibrahimiyah, ada selawat Jibril, macam-macam selawat. Selawat yang paling pendek selawat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad pun boleh. Kalau selawat ibrahimiyah, selawat yang kita bacakan pada tahiyat akhir tu. Selawat tafrijiyah yang awak selalu baca di sekolah agama, dan kadang-kadang hari Khamis pun sebelum PKP pun kita ada baca juga selawat ibrahimiyah, selawat tafrijiyah ni. Jadi sebelum Ustaz akhiri tazkirah ringkas ni, marilah kita sama-sama mengingatkan diri kita supaya sentiasa mengikuti, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan kita umatnya yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, siapa lagi? Kita nak mengharapkan orang kafir ke yang menghidup sunnah Nabi Muhammad? Memang sampai kiamat tak akan berlaku. Kitalah umat Islam, umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman yang perlu hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya, perbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilihlah selawat mana yang kita rasa yang mudah untuk kita selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu pun selawat.
Kalau rasa nak lagi panjang, ambil selawat Ibrahimiyah, kerana itulah selawat yang paling terbaik. Ataupun sallallahu ala Muhammad pun boleh. Sallallahu ala Muhammad pun boleh. Ataupun selawat yang panjang-panjang tu, ya Nabi salam alaika, sampai habis pun boleh, tak ada masalah. Yang penting kita berselawat. Jangan kita marah pada orang berselawat, sedangkan diri kita tak selawat. Janganlah kita marah kepada orang yang berselawat tu. Jadi jika ada program-program ataupun majlis-majlis selawat, pergilah, hadirilah. InsyaAllah kita pun akan mendapat keberkatan pada majlis itu. Kerana apa? Majlis itu akan sempurna jika adanya selawat di dalamnya. Malaikat akan mendoakan orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan lepaskan peluang, perbanyakkan selawat, tingkatkan iman, amalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebelum Ustaz akhiri, ampunan maaf kepada Ustaz jika terkasar bahasa, tersalah kata, terlanjur bicara semasa menyampaikan tazkirah ini. Bukanlah Ustaz nak menunjukkan yang Ustaz ni pandai, tidak. Tetapi tujuannya untuk Ustaz, diri Ustaz juga, peringatan kepada diri Ustaz khususnya, dan jika murid-murid dan semua hadirin yang dengar video ini, maka ambillah pengajaran daripada apa yang disampaikan. Jika ada tersalah, ampunan maaf daripada saya kerana kekurangan ilmu dalam menyampaikan ilmu Allah yang luas ini. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.